Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, Peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda, sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya bumi putra, memiliki hartanah pertama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Selamat malam saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti rancangan live saya pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda atas kesudian anda bersama-sama dengan saya dalam segmen live lebih kurang dalam 30 ke 40 minit lah yang kita akan bersiaran secara live pada malam ni. Okay, terima kasih kerana meminjamkan masa anda bersama-sama dengan saya. Okay, rasanya tak terlalu lewat lagi untuk kita ucapkan salam Al-Hijrah. Salam Al-Hijrah 1 Muharram kepada sahabat-sahabat yang beragama Islam baru saja menyambut Al-Hijrah semalam. Dan saya percaya ramai di kalangan kita yang dah tanamkan azam baru, dah letakkan matlamat kita sepanjang tahun 1443 Hijrah ni apa yang kita nak buat. Okay, dan saya percaya ramai juga di kalangan kita yang kata apa dah memulakan tindakan, memulakan aktiviti yang menjurus ke arah mencapai matlamat yang kita dah azamkan tadi. Okay, jangan ingat tahun baru Masihi je yang kita kena ada azam baru. Tahun baru Hijrah pun samalah juga. Kenalah ada azam baru dan kita kenalah perbaiki diri kita, insya-Allah. Alright. So malam ni sebenarnya ada kata apa beberapa perkara yang saya ingin kongsikan kepada anda. Topik yang kita akan bincangkan pada malam ni seperti mana yang saya dah war-warkan awal pagi tadi berkaitan dengan latihan industri. Latihan industri di musim pandemik COVID-19 ni lah. Okay, dan saya sebenarnya tak berkesorangan pada malam ni. Ada tetamu undangan yang saya dah jemput khas untuk bersama-sama dengan saya pada malam ni. Tapi jangan expect yang saya punya tetamu tu akan keluar dalam masa terdekat ni. Saya akan simpan dia nanti kejap lagi. Kita sembang-sembang dulu. Sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk, saya nak minta tuan-tuan perempuan melakukan dua perkara yang seperti biasa yang saya minta tuan-tuan perempuan buat ketika saya dalam sesi live macam ni. Yang pertama, saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan semua untuk tekan button share. Tekan button share, kongsikan rancangan live ni, tarik lagi kawan-kawan kita yang dekat luar sana tu untuk sama-sama dengan kita pada malam ni. Okay, itu yang pertama lah. Okay, yang kedua, saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan semua untuk memperkenalkan diri, masukkanlah di ruangan komen, nak bagi salam ke, nak ucapkan selamat malam ke, nak ucapkan salam ma'al hijrah ke, ataupun nak bertegur sapa dengan saya, tak ada masalah. Boleh masukkan di ruangan komen. Itulah caranya yang tuan-tuan perempuan boleh memperkenalkan diri anda kepada saya. Sebab saya nak tahu sebenarnya siapa yang ada di belakang tabir, yang sama-sama sedang menonton rancangan live ni bersama-sama dengan saya. Jadi saya jemput tuan-tuan perempuan semua untuk masukkan ruangan komen.
apa-apa sajalah yang tuan-tuan puan nak kata apa siapa nak bertegur siapa dengan saya, silakan masukkan dalam komen supaya saya tahulah yang tuan-tuan puan ada bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okey. Nama pertama yang bagi komen yang saya nampak Tuan Muhammad Azlan kita. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Azlan. Terima kasih banyak-banyak. Check in dulu. Terima kasih banyak-banyak. Tuan Asmadi daripada Ipoh pun ada. Terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Asmadi. Cantik topi itulah. Ada sebab sebenarnya Tuan Asmadi pakai topi ni sebab rambut saya dah serabai. Rambut saya dah serabai sangat. Saya nak gunting tak gunting-gunting lagi. Yelah nak gunting. Macam mana kedai gunting tak ada kan? So last tadi pagi saya bincang dengan wife saya. Saya cakap dengan wife saya, awak tolonglah potong rambut saya kan. Awak je lah jadi barber saya dan tadilah baru saya mencari gunting untuk dibeli di Lazada. So tengah tunggulah ni gunting yang saya order kat Lazada tu sampai. So lepas ni insyaAllah lah kalau dah sampai tu saya minta wife saya yang trim rambut saya lah. Nak expect rambut saya jadi macam Tom Cruise ke, jadi macam Brad Pitt ke, tak tahulah kan. Jangan tobek sana sini sudah lah kan. So itulah saya cakap dengan dia, tak apalah awak tolong je lah trim kan, bagi kemas sikit kan. Ini dah serabai sangat sebab tu saya kena pakai topi. Bukannya sengaja nak pakai topi. Ini orang kata apa dalam rumah malam-malam pakai topi ni kan. Saja je sebenarnya sebagai prop. Tambahan prop kita pada malam ni kan. Puan Zuriati pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Zuriati. Salam Mahal Hijrah, sama-sama lah kita insyaAllah. Okay. So apa yang kita dah bincangkan tadi Puan Zuriati, saya tengah tunggu feedback daripada banker. Banker belum respon lagi. Persoalan yang Puan Zuriati tanyakan kepada saya tadi tu, saya dah tanya dengan banker. Cuma banker kata ambil masa sikit lah untuk dia check macam mana. Sama ada boleh ke tidak proses nak dibuat tu. Saya nampak Tuan Muhammad Zaki kat situ. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Zaki. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya nak DM WhatsApp ada hal. Okey, boleh tak ada masalah. Boleh DM saya ataupun nak call saya pun boleh. Nanti ambil nombor telefon saya. Saya akan bagi nombor telefon saya. Tengok siaran live saya ni dulu. Kejap lagi kita akan bagi nombor telefon dan Tuan Zaki boleh berhubung dengan saya melalui telefon insya-Allah. Okey. So seperti mana yang saya dah beritahu tadi, saya tak berkesorangan pada malam ni. Saya ada tetamu undangan yang saya jemput khas. Tetamu ni special sikit. Sebab dia bukannya biasalah tetamu-tetamu yang saya jemput dalam siaran-siaran live saya selalu. Kita panggil tetamu saya ni sebagai special sebab apa? Sebab dia merupakan seorang internship student saya. Student yang sedang menjalankan dia punya latihan amali, latihan praktikal di firma guaman saya. Cuma specialnya latihan praktikal ataupun latihan amali yang student ni tengah menjalankan sekarang ni, yang tengah jalani di firma guaman saya ni, specialnya sebab apa? Sebab dia tak datang pun kat pejabat saya. Di sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ni, sebenarnya firma guaman saya hanya boleh beroperasi dengan kapasiti yang boleh katakan half lah, separuh sahaja kapasiti yang dibenarkan. Dan saya mengambil keputusan untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan masing-masing. Jadi saya buat keputusan untuk tidak membenarkan mana-mana internship student untuk datang ke pejabat lah. Sebab kita pun beroperasi dalam pandemik COVID-19 yang kita terpaksa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebab tu saya cakap intern saya ni special sikit. Sebab saya baru jumpa dia sekali je. Dia tak datang ke pejabat saya tiap-tiap hari macam intern-intern lain kan. So dalam tempoh pandemik ni tu yang saya nak ceritakan macam mana sebenarnya perjalanan latihan industri di musim pandemik COVID-19 ni. Itu yang saya terpanggil untuk berkongsi dengan tuan-tuan puan topik yang saya pilih pada malam ni lah. Okay, so teruskan share, tekankan button share tu dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Tarik lagi ramai-ramai. Topik yang agak menarik. Mungkin tuan-tuan puan ada anak-anak yang sebaya dengan tetamu saya ni. Umur dia kalau tak silap saya baru 21 kot. Nanti kejap lagi kita tanya dia lah berapa umur dia sebenarnya. Okay, dan saya percaya ramai tuan-tuan puan yang ada anak yang sebaya dengan beliau lah. Dan saya sendiri pun ada anak yang baru menginjak remaja, umur baru 18 tahun, dan anak saya pun baru je memasuki alam universiti di matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa. Dan kebetulan anak saya pun alhamdulillah ditakdirkan mengambil jurusan undang-undang sama macam bapaknya juga. Okay, alhamdulillah, bersyukur saya sangat-sangat anak saya dapat jurusan undang-undang. InsyaAllah akan meneruskan legasi sebagai seorang peguam bila peguam cara macam bapaknya jugalah nanti insyaAllah. Doa-doakanlah sampailah ke penghujungnya anak saya berjaya. Okay, dan seperti mana yang saya dah terangkan tadi, anak-anak yang mungkin sedang dalam
pengajian, yang sedang dalam pengajian, yang sedang mungkin dalam tahun kedua, tahun ketiga biasa kalau menjalani latihan internship ni masuk third year lah, tahun ketiga dia nak kena buat latihan amali tu kan, sama macam yang tetamu saya ni. Okay, dan mungkin tuan-tuan perempuan tak ada idea macam mana sebenarnya latihan internship dijalankan dalam tempoh pandemik ni. So insyaAllah malam ni kita akan kupas tentang topik tersebut. Kita akan berbincang lebih lanjut. Dan saya tak naklah biarkan tetamu saya tu tunggu lama sangat. Kesian pula dia. Okay, dan saya bolehlah kita keluarkan dia. Tadi dia dah standby dah kat belakang tu. Harap-harapnya dia tak tidur lah. Dia tak tertidur ngantuk tunggu saya bercakap seorang-seorang ni kan. Okay, so kita jemputlah tetamu saya, Saudari Alin Yasmin. Okay, tu dia. Nasib baik dia tak tidur. Assalamualaikum Alin, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. So, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, makin sihatlah saya kat rumah ni, asyik makan je kan kalau tak ada apa-apa pergi ke dapur, carilah apa-apa benda boleh dikunyah kan. Nasib baiklah pejabat dah boleh buka, saya dah bolehlah pergi ke pejabat. Itu pun bukan tiap-tiap hari saya pergi ke pejabat sebab ada protokol, ada SOP yang kita perlu patuhi dan dalam masa terdekat ni memang orang kata apa, kita dalam fasa pandemik COVID-19 ni kita perlu berwaspada, kita perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan kan. So itulah bila Alin tanya soalan sihat ke tidak, Alhamdulillah sihat. Setakat ni masih lagi orang kata apa boleh meneruskan aktiviti harian dan boleh orang kata apa meneruskan usaha untuk menjemput rezeki, itulah Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Okey, Alin kat mana ni? Ada kat rumah ke? Kat rumah. Dekat rumah. Jangan risau-risau, jangan takut tau. Kita sembang-sembang kosong je ni. Jangan rasa macam alamak ramainya orang tengok malam ni kan. Tak ramai mana pun, baru berapa orang yang tengah tengok ni, 12 orang. Ada 12 orang yang tengah memandang sekarang ni kan. Jangan risau, semua ni kawan-kawan saya. Orang yang biasa tengok saya bersiaran secara live. Tiap kali saya buat live ni, orang ni juga yang akan tengok yang kita buat live ni kan. So untuk memulakan lah sebagai mukadimah perbincangan kita pada malam ni, saya nak jemputlah Alin untuk bertaaruf sikit dengan kita. Silakan memperkenalkan diri Alin. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton Hartanah dan anda yang live pada malam ini. Nama saya Alin Yasmin binti Farul Azamira. Boleh panggil saya Alin. Merupakan pelajar tahun 3 di kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antara di Tetuan Saleh and Aizat, dan untuk pengetahuan minggu ini merupakan minggu kelima saya dengan firma. Okey, tadi ada terputus-putus sikit Alin. Alin punya connection tu mungkin kejap okey, kejap tak okey. Saya harapkan penonton-penonton yang tengok ni boleh dengar dengan jelas lah apa yang akan kami sampaikan pada malam ni. Okey, tadi Alin cerita Alin daripada Kuliah of Laws, Kuliah of Laws Universiti Islam Antarabangsa. Sebenarnya Alin satu universiti dengan saya. Tapi saya ni senior Alin dulu. Tahun 2001 saya graduate. Saya masuk UIA tahun 1995 di matrikulasi. Ketika tu matrikulasi UIA di Lembah Pantai. Sampailah tahun 96 di Lembah Pantai. Dan kemudian masuk ke main campus tu dekat Gombak. Gombak tu kami merupakan batch yang kedua kalau tak silap. Batch yang kedua masuk ke Gombak tahun 1997. Masa tu baru lagi, pokok pun tak besar lagi. Mungkin kalau datang sekarang ni dah banyak lah perbezaannya kan. Dulu jalannya two way, kita boleh lalu nak keluar jalan tu, nak masuk pun boleh ikut jalan yang sama. Sekarang ni kalau saya pergi, yang last kali saya pergi tu dah jadi one way kan, kena pusing satu round, betul tak Alin? Betul. Okay, so itulah kita berada dalam universiti yang sama, kuliah yang sama. Kalau di UIA ni tuan-tuan perempuan, kalau mungkin ada yang tak berapa faham ataupun tak tahulah bila sebut kuliah of laws ni, kuliah undang-undang ni, kita panggil Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws. Kita panggil ataupun singkatan kita panggil AIKUL. Kenapa AIKUL? Ahmad Ibrahim ni sebenarnya adalah kita punya founder lah, one of the founders yang sama-sama menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa ketika, kalau tak silap saya, tahun 80-an dulu. Dan dia merupakan salah seorang daripada peguam dalam kes Natrah. Ingat tak kes Natrah kan? Kes Natrah dulu yang macam masa tu kita belajar law ni, kita belajar kes Maria Hertog.
Maria Hertog tu nama Natrah lah, nama Natrah ketika dia kata apa, nama Belanda dia kan So Ahmad Ibrahim ni merupakan peguam yang menguruskan kes tersebut. Dan saya sempat sebenarnya sempat berjumpa dengan almarhum Tan Sri Ahmad Ibrahim ni ketika saya berada di Gombak pada tahun pertama, tapi dia tak mengajar lagi lah ketika tu. Tak mengajar lagi ketika tu, dan dia lebih kepada macam patron lah, patronage dekat UIA itu sendiri. Dan almarhum kalau tak silap saya telah meninggal dunia mungkin setahun selepas saya graduate kot, tak silap saya lah, setahun ataupun 2 tahun, mungkin 2002, 2003 macam tu. Saya pun tak ingat lah. So sempena nak mengambil nama Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim tu, nak menyembadikan nama dia di dalam kuliah of laws tu. Jadi kita UIA telah mengambil langkah untuk menjenamakan semula kuliah of laws tu menjadi Ahmad Ibrahim kuliah of laws. Itulah sikit sebanyak sejarahnya. Kalau mungkin Alin tahu ke cerita tu? Tahu sikit-sikit. Ada lecturer dia explain lah asal sejarah kenapa namanya ICOL macam tu. Itulah ceritanya macam mana nama ICOL tu jadi untuk kuliah of laws dekat ni kan. So di UIA memang macam yang kita biasa dengar lah, kita punya bahasa pengantar adalah bahasa Inggeris kan. So budak-budak UIA ni biasanya dah didedahkan seawal masa dimatrikulasi lagi dengan pembelajaran dan pengajaran dalam bahasa Inggeris. Selain daripada itu kita juga mempelajari bahasa Arab. Cuma bahasa Arab saya ni jangan tanya, memang dah berkarat dah pun dah lama dah tinggal bahasa Arab. So mungkin bila sikit-sikit tu bolehlah bercakap. Orang cakap tu mungkin kita boleh faham sikit-sikit lah kan. So ni nak cerita diri saya ke nak cerita pasal diri Alin kan? Lebih-lebih pula kita kan. Okay, so tadi dah bertaaruf sikit dengan Alin. So Alin boleh cerita tak latar belakang family Alin pula? Okay, so mungkin Alin boleh ceritakan ayah kerja apa, mak kerja apa, adik-beradik berapa orang, silakan. Okay, latar belakang family saya, ayah saya seorang engineer, lepas tu mak saya seorang seri rumah. Saya merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Kakak saya pun sekarang further studies in UIA juga, in Biomedical Science. And saya ada adik lagi 2 orang, yang seorang tengah dekat asas UiTM Dengkil dan lagi seorang tengah SPM. Oh, okay. So semua perempuan ke macam mana tu? Bawah saya lelaki. Oh, okay. So maknanya 3 perempuan 1 lelaki? Ya, 3 perempuan 1 lelaki. Alhamdulillah. Okay. So maknanya dalam family Alin seorang je lah yang ambil law? Setakat ni lah kan? Ya, betul. Dan so, nampak gaya memang saya seorang lah ambil law. Oh ya ke? Yang lain-lain tak minat nak buat law Tak. Okay. So ayah background engineer. Macam mana Alin boleh tergerak hati nak ambil bidang jurusan undang-undang ni? Okay, kenapa saya pilih jurusan undang-undang sebagai profession saya adalah sejujurnya ia adalah pilihan ibu dan ayah saya. So diorang sangat encourage, and to begin with, saya memang jenis yang tak kisah. After SPM pun saya macam, okay Alin, what path yang kita akan go? So macam parents saya cakap lah, Alin, why don't you go for law? So saya pun macam ada mindset yang kalau kita tak ada minat on certain things pun, kita boleh put that interest later. So itulah mindset saya waktu saya masuk ke asasi undang UIA. And Alhamdulillah sampai sekarang minat tu masih go strong, and saya bersyukurlah sebab masih minat tu masih ada. And when saya masuk kuliah of laws, baru saya realise, okay, betapa pentingnya at least dalam seorang dalam keluarga ada pengetahuan ataupun well-versed dalam undang-undang. So that you can protect your family and you can educate your family about law itself. So macam ada untung jugalah kari saya untuk ambil law ni, tersendiri. Macam tu lah. Okay, so maknanya memang ada sedikit sebanyak unsur-unsur gesaan, nak kata paksaan mungkin kasar sangat kot gesaan lah, gesaan daripada mak dan ayah lah ni, betul? Betul. So maknanya bila masuk kuliah undang-undang ni kan, bila masuk je ICOL tu, rasa masa tu disebabkan gesaan daripada mak ayah tu yang push Alin untuk masuk ke kuliah undang-undang tu, ataupun bila dah masuk tu Alin rasa macam, oi,
bagus juga masuk kuliah undang-undang ni kan. Kita apa ni sebenarnya sepatutnya daripada awal-awal lagi dah terbuka hati untuk masuk kuliah undang-undang. Kan? So Alin rasa masa mula-mula join Bila kuliah dah undang-undang tu Alin rasa macam mana? first rasa overwhelmed. First rasa overwhelmed sebab kita boleh tengok potentials of our classmates kan. Ada yang jenis outspoken, ada yang jenis yang macam down sikit kan. So waktu tu lah saya fikir, okay Ailin, let's cabar diri and prove yang kita pun boleh go well lah dengan subjek undang-undang ni. So waktu saya yang first sem dekat asasi tu, saya dalam proses adaptation lagi. Tapi once dah go for second sem and third sem and until now, okay lah. Okay, saya macam okay. Subjek-subjek yang macam saya dah start memang put interest, macam kalau ni waktu degree saya lepas tu contract sikit-sikit and then saya ambil medical law as elective. So benda ni lah yang macam okay Alin, benda ni best lah macam tu. Okay, Alhamdulillah. So maknanya Alin tak rasa benda tu terpaksa lah untuk belajar undang-undang ni. Betul tak? Tak. Okay. Tadi Alin dah cerita tentang kata apa kemasukan Alin ke UIA dan sebagainya. So boleh saya tahu Alin join UIA dulu selepas SPM ataupun selepas STP? Selepas SPM, direct after Selepas SPM. So maknanya masuk matrikulasi UIA lah selepas tu? Betul. Saya batch terakhir dekat PJ. Oh, okay. So sempat lagi lah kat PJ masa tu. Saya batch bidang terakhir. Kuantan. Kan? Betul. Sebelum kena pergi ke Gambang lah okay, right. So PJ tu sebenarnya pun banyak nostalgia saya di situ jugalah. Walaupun saya tak sempat nak belajar kat PJ. Kita orang terus pergi ke Gombak. Tapi banyak kali jugalah saya pergi ke PJ tu sebab kawan-kawan saya masa tu ada juga yang belajar di sana kan. Okay, so sedikit sebanyak latar belakang Alin kita dah tahu. Okay, dan kenapa Alin join bidang undang-undang ni pun kita dah tahu. Okay, so saya nak tanya pula tentang pengalaman Alin sebagai seorang mahasiswa undang-undang yang masih lagi undergraduate di UIA. Okay, so mungkin Alin boleh ceritakan, ada mungkin adik-adik yang tengah menonton lah yang nak menceburi bidang undang-undang ni, nak further study dalam law, dan nak buat kata apa LLB dan sebagainya kan. So mungkin Alin boleh ceritakan antara perkara-perkara yang Alin nak kongsikan kepada mereka, especially tentang cabaran bila kita bergelar seorang mahasiswa undang-undang ni. Apa yang Alin boleh kongsikan kepada mereka? Okay, boleh. Okay, sepanjang 3 tahun saya berada di law school, saya boleh katakan journey as a law student dia memang quite challenging and penuh dengan cabaran. Tapi bila kita cakap pasal semua course, sebenarnya semua course ada cabaran yang tersendiri. So bila saya bercakap under point of view of law students, it's normal lah kalau law students ni macam kena stay up, lepas tu ada continuous assessments, continuous presentation, exam back to back. So memang dari awal, das degree tu memang dah kena adapt and train your mental and physical tentang challenges yang kita akan hadapi ni. And then the second one adalah pentingnya carry mark. Pentingnya carry mark ni sebab untuk pengetahuan lah, law punya paper tak semestinya 100% on final exam. Kita ada camp jugalah. So bila you score higher dekat camp, secara tak langsung ia akan membantu time final exam. And then third one, sangat penting untuk ada supportive circle sebab bila kita tengah-tengah, terutama after mid break lah, waktu tu lah assignment memang sangat banyak semua. So at that time lah you akan rasa sangat stress, supportive circles around you. Lepas tu saya juga rasa pentingnya untuk kita buat notes supaya nanti times exam tak adalah kita baru rush nak buat bagai-bagai semua. So itulah antara cabaran-cabaran saya, and time online lagilah terasa sebab bila kita online kan, kita punya tanggungjawab bukannya as a student je, kita ada tanggungjawab as anak. So how you can communicate with your parents yang okay kita ada kelas sekarang semua, untuk parents faham yang kita bukannya tak nak tolong ke apa-apa tapi sebabkan kita ada kelas semua. So cabaran-cabaran tu lah. Kan? Bila Alin cakap macam tu, anak saya sekarang ni dia dah start dia punya ta'aruf week dekat Matriculation Center pun secara online kan. So betul lah macam yang Alin cakap tu kan, kita kena kata apa, sebagai parents ni kita kena faham lah keadaan anak-anak kita yang belajar daripada rumah, yang terpaksa mengikuti kelas secara online dan sebagainya kan. Jadi macam saya sendiri pun saya terpaksalah kata apa, bahagi-bagikan masa, beritahu dengan dia okay,
Sebab lepas SPM dah dapat je orang kata apa dia balik ke rumah tu, dia memang dah biasalah kan budak-budak kan duduk kat rumah tu dia dah complacent dengan keadaan tu dah selesa dengan keadaan tu. Jadi nak adapt dengan situation, okay, bila dah dapat je masuk ke matriculation center ni, dia nak kena start tune balik dia punya time dan sebagainya kan. So itulah sedikit sebanyak cabaran yang saya tengok lah anak saya sedang hadapi sekarang ni. Dan sebagai mak ayah kita sepatutnya memberi galakan dan orang kata apa, sentiasa mengingatkan dia lah tentang tanggungjawab dia, apa yang dia perlu lakukan dan sebagainya. Luckily lah, luckily mak ayah dia pun, isteri saya pun seorang peguam, dua-dua peguam, mak dan ayahnya peguam, alhamdulillah lah. So kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan undang tu, senanglah kita nak jawab kan. Itu yang antara sebab kenapa saya syorkan anak saya ambil bidang undang-undang. Saya tak paksa sebenarnya anak saya ambil law. Saya tak pun orang kata apa, cakap you after your SPM ni your first choice masih isi borang UPU tu must be law. Tak, saya tak pernah pun pemaksa dia, tapi saya galakkan dia lah. Saya ceritakan pada dia, okay, ambil bidang undang-undang ni macam ni kan. Dan alhamdulillah diberikan rezeki untuk dia menceburi dalam bidang yang sama, dan kebetulan pula universiti yang sama, UIA, sama macam mak ayah dia juga kan. Okay, so bila Alin cerita tentang cabaran bergelar seorang mahasiswa undang-undang tadi tu kan. Okay, Alin dulu masa sekolah menengah, Alin sekolah agama ke ataupun bukan? Sekolah agama. Sekolah agama. Saya alumni Ma'had Hamidiah. Alhamdulillah. Okay, so maknanya memang dah ada background dalam bidang Arabik dan sebagainya lah kan. So mudah sebenarnya bila kita dah ada basic Arabik ni, kita masuk pula UIA. So bagi anak-anak yang mungkin tengah nak ambil SPM tahun ni, tahun depan lah maknanya calon SPM tahun 2021 ni kena ambil tahun depan kan. So calon SPM 2021 ni, okay, saya nak bagi tahu kat sini lah. Kalau katalah anak-anak minat nak masuk ke UIA, sebenarnya tak ada masalah kalau anak-anak bukan berasal daripada sekolah agama. Boleh je kalau katalah you all berasal daripada sekolah yang bukan aliran agama, yang tak ada basic Arabik, masih lagi boleh untuk join ataupun memohon untuk masuk ke UIA. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab apa, di matrikulasi UIA itu sendiri, anak-anak akan didedahkan dengan pembelajaran bahasa. Itu yang paling mustahak sekali lah. So nanti ada placement test dipanggil. Placement test untuk mereka yang tak ada basic. Anda akan menjalani peperiksaan untuk meletakkan anda di level berapa lah. Itu zaman saya dulu lah. Masa zaman Alin pun ada lagi kan benda tu kan? Masih sama. Kita orang akan ada yang English placement test dan also Arabic placement test. Jadi itulah kalau misal kata ada foundation ataupun ada asas dalam Arabic dan juga English tu baguslah. So bila you all masuk placement test tu boleh jawab dengan mudah dan dapat result yang flying colours. Terus boleh lompat masuk, ada yang exempted pun ada, exempted tak perlu lagi nak masuk kelas bahasa kan. So itu advantage ni lah bila you all bersekolah di sekolah aliran agama yang ada bahasa Arab. Okay, tapi kalau tak ada aliran agama, tak sekolah kat sekolah yang ada ajar bahasa Arab pun tak ada masalah. Boleh je sebenarnya nak masuk UIA kan. Okay, di samping apa yang saya dah syorkan, yang saya dah terangkan tadi tu, untuk anak-anak yang berminat nak masuk UIA, satu perkara lagi yang bagusnya lah tentang UIA ni, UIA ni fully residential. Tu yang saya nak tekankan di sini. Kita fully residential, tak perlu nak risau-risau kena duduk luar selepas tahun kedua, tahun ketiga. Sebab some universities, dia punya college tu tak banyak. Student ramai tapi college tak banyak. Jadi bila masuk ke universiti-universiti lain ni, mungkin tahun pertama tu awak boleh duduk kat dalam, duduk kat college. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, kebarangkalian awak nak dapat duduk college tu mungkin awak kena aktif. Awak kena aktif, involve dalam persatuan dan sebagainya, barulah awak boleh dapat duduk kat college. Kan? So mungkin masuk tahun kedua, ketiga tu ada yang kena duduk kat luar kan. Tapi kat UIA alhamdulillah, daripada tahun pertama, even daripada matrikulasi tu sendiri, matriculation tu sendiri, sampailah ke final year degree tu, kita semua duduk kat dalam. So fully residential, tak ada masalah pun untuk you all nak kena cari rumah sewa dan sebagainya. Jadi benda tu yang menyebabkan saya rasa bersyukur sangat-sangat saya dapat masuk UIA dulu. Even though masa awal-awal kita masuk ke UIA tu, kita
baru lagi lah, Gombak tu belum betul-betul orang kata apa complete lagi kan So sejarah saya sebenarnya bila masuk ke pusat pengajian ni masa sekolah menengah pun sama juga macam tu, sebab saya adalah merupakan first batch batch pertama sekolah menengah agama Persekutuan Kajang, SMAP Kajang. SMAP Kajang ni rival Mak Hamidiah lah. So kalau kat Kajang ni memang kalau apa-apa benda ada pertandingan apa ni pantun ke, kalau dulu pertandingan syarahan ke, mengaji ke apa kan. Semua rivalnya kalau sekolah agama ni kami apa punya rival ni adalah Mak Hamidiah. Jadi saya sekolah SMAP Kajang dulu. Di SMAP Kajang tu saya merupakan first batch. Masuk je SMAP Kajang sekolahnya tak siap lagi. Terpaksa menumpang di SMAP Labu selama 7 bulan. Zaman tu lah tahun 1990 dulu. So masuk ke UIA pun sama juga. Masa tu UIA baru tahun yang kedua. Tak banyak lagi asrama yang belum siap dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kami dapat belajar dengan baik. Orang kata apa, kita dapat orang kata apa, benda-benda baru lah sebab masuk baru tahun yang kedua kan. So banyak dapat benda-benda yang baru, almari baru, katil baru, tilam baru. Syok lah masa tu kan, awal-awal tu kan. So itulah sedikit sebanyak pengalaman saya dulu. Okay. So dalam tempoh pembelajaran ketika fasa pandemik ni Alin, so Alin beritahu tadi Alin belajar daripada rumah kan, so PDPR. So cabaran yang macam Alin beritahu tadi, selain daripada yalah nak menyesuaikan diri dengan keadaan tu, so Alin rasa mudah tak untuk Alin absorb ilmu-ilmu yang disampaikan oleh lecturer ketika pembelajaran tu berlaku di rumah? So Alin punya pandangan macam mana? Pada pandangan saya, dia depends on subjects and also lecturers. Kenapa saya kata subject? Seperti muting, di mana yang tu sangat memerlukan sebenarnya offline punya inilah, face to face punya session. Sebab apa, kita waktu tu lah kalau muting, kita kena sediakan bundle of authorities, and waktu tu lah explanation daripada seorang lecturer sangat penting. And BM juga kita orang ada mock trial dan sebagainya. Waktu tu saya rasa macam pentingnya ada face to face punya sessions. Tapi on the safe side of online pula, kalau dari segi offline, dari segi online adalah dia tengok online punya teaching. Di mana diorang bukannya stick to one method sahaja. So selain daripada diorang tengok kepada Google Meet, diorang juga buat by Microsoft Teams and also banyak lagi modes untuk bagi kita mudah faham. So penyampaian lecturer pun kalau perasan, kita orang kalau contohnya subjek syllabus tu tak faham ke tak habis ke apa, kita orang akan ada additional classes on weekend ataupun waktu malam tu juga. So dari segi and lecturer pun saya tengok waktu online dia mudah terbuka. Maksudnya kalau kita kita WhatsApp ataupun email, diorang sangat melayan compared to kalau kita offline di mana kita kena buat appointment pergi by WhatsApp. Kalau yang ni kita tengok dia macam diorang sangat terbuka lah dari segi layanan diorang kepada students tu tersendiri. So saya rasa online dengan offline ada goods and bad side dia, tapi secara keseluruhan online ni boleh je sangat faham and okay lah for now. Saya dah online daripada tahun kedua, second semester until third year second semester dah. So alhamdulillah semua okay. So hampir 2 tahun dah belajar online kan? Ya betul. So maknanya bukan menjadi satu kepayahan lah untuk student-student universiti ni belajar secara online, dan benda tu possible dan benda tu ada pros and cons je lah. Bagi saya memang ada kelebihan dan ada kekurangannya di situlah. Tapi lah kita dalam fasa pandemik ni memang kita tak boleh nak menolak kata apa, ialah keadaan yang berlaku sekarang ni lebih memudahkan kita untuk belajar secara PDPR macam ni. Okay? Dan saya sendiri pun bila tengok anak saya yang kecil tu sekolah rendah darjah 5 kan. Bila tengok dia belajar secara online macam ni, even though tak sama lah, belajar kat sekolah boleh jumpa kawan-kawan kan, boleh kata berinteraksi berdepan dengan cikgu dan sebagainya. Tapi pembelajaran secara online ni yang bagusnya saya tengok dia lebih macam Malim beritahu lah, bergantung pada kreativiti. Kreativiti cikgu yang mengajar tu kan. So dalam universiti pun kreativiti lecturer yang mengajar tu macam mana nak menarik perhatian, menarik minat budak-budak student ni untuk dengar dan fahamkan apa yang dah diajar lah kan. Okay. So cerita tentang internship. Okay, so kita dah masuk bincangkan topik yang kita dah bincang pada ni, latihan industri dalam tempoh pandemik ni kan. Okay.
internship ni sebenarnya, adakah benda tu compulsory wajibkan oleh pihak fakulti, oleh pihak kuliah kepada semua student, ataupun dia atas dasar pilihan student tu sendiri nak buat ataupun tak nak buat? Okey, untuk menjawab soalan saya tadi, iCall memang kami diwajibkan untuk melakukan internship atau kami kenali sebagai Law Attachment Program, di mana kami perlu laksanakannya selama 3 bulan, i.e. 12 minggu. Tetapi disebabkan oleh PKP and also PKPB, di mana kuliah telah memberi kelonggaran, di mana kita orang boleh jalankan internship via online ataupun for some affected students, dia boleh jalankan internship macam saya buat via online lah. So kenapa kena ada internship ni untuk graduate. So kalau students yang tak buat internship dan dia tak boleh graduate even though dia berjawab semua paper from first year until fourth year. So selain daripada itu, kenapa kami perlu jalani internship juga adalah kerana kami di 3 tahun awal di law school, kami di-expose dengan teori punya part. Seperti yang saya katakan tadi, ada contract law, kita ada family law, criminal law dan sebagainya. Jadi practical sides of area of law. So dengan adanya internship, dia macam bagi exposure awal kepada students on how sebenarnya real practical work waktu tahun 4 nanti secara tak langsung dapat membantu kita time kita 4 year nanti. Macam tu. Okay. So kuliah tak ada masalah pun untuk adakan internship dalam tempoh pandemik ni secara online lah kan So tu yang saya beritahu dengan Alin awal-awal masa tu Alin baru nak hantar application untuk buat internship di firma guaman saya dah beritahu awal so dalam tempoh ketika tu PKPB ingat lagi PKPD PKPD kan banyak sangat fikir lah kan tak terfikir dah. Okay, so ketika PKPD memang kita tak boleh nak buat operasi, kita terpaksa bekerja daripada rumah. Jadi saya cakap dengan Alin masa tu kita kena buat secara virtual je lah, secara virtual. Okay. Dan saya minta Alin untuk confirmkan balik dengan kuliah macam mana kan. So bila Alin dah check dengan kuliah kata okey boleh, tak ada masalah untuk buat secara virtual, secara online. Barulah saya sudi untuk menerima Alin on board lah our legal firm kan. Okay, so ketika Alin menjalani latihan internship dekat Tetuan Salih and Isaac firma guaman saya tu, okay, bentuk pengajaran macam mana saya ajar kepada Alin tu. Just nak share lah nak share kepada public yang ada sekarang ni. Kan orang cakap coach takkan coach tak tahu apa benda yang coach ajar budak ni kan. Bukan nak kata saya tak tahu, saya saja je nak tanya dia, nak suruh dia explain. Nak suruh dia ceritakan pada you all semua. Okay, so macam mana bentuk pembelajaran yang saya buat? Okay, macam yang saya cakap, kita orang dah communicate beforehand and sebelum saya first day masuk, saya dah bagi e-book yang saya post dekat dalam page Hartanah dan anda juga dengan Telekodis. And sebenarnya e-book tu lah yang menjadi guidelines untuk saya sepanjang internship ni. So kalau tengok dalam e-book tu ada tiga aspek, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. So saya akan go through every topic and at the end of the day saya akan provide like summary ataupun report. So kalau ada ambiguity saya dalam tajuk yang saya lakukan, saya akan tengok recorded session. So saya rasa lah kebaikan Tetuan Salih and Isaac adalah diorang simpan diorang punya recorded session supaya orang boleh tengok. So kalau saya ada ambiguity ke apa-apa, saya akan tengok dekat YouTube. Okay, so maknanya sepanjang Alin buat internship selama lebih kurang 5 minggu bersama dengan saya di Tuan Salih and Isaac ni, memang kita buat pembelajaran secara orang kata online dan kita tak ada langsung berjumpa kat pejabat. Saya bagi tugasan-tugasan tu pun secara online dan Alin boleh go through satu persatu video yang saya dah buat di YouTube channel Hartanah dan Anda tu dan Alin belajar dari situ dan report yang saya minta Alin buat ketika selesai satu-satu task tu Alin akan hantar pada sebelah petangnya dan saya rasa itulah pembelajaran macam tu, even though saya rasa mungkin sedikit sebanyak tak dapatlah feel sebagai seorang intern di
pejabat so agak kurang sikit lah orang kata feel nak dapat tu kan untuk belajar seluk-beluk macam mana cara nak buat documentation dan sebagainya, dan kita pun tak boleh berjumpa face to face dan sebagainya kan. So Alin rasa sepanjang tempoh pembelajaran selama 5 minggu secara online macam tu, adakah Alin dapat sesuatu yang sebelum ni Alin tak rasa Alin boleh dapat sebelum join internship tu? So apa yang Alin dah kata belajar, dan dalam masa yang sama pendekatan yang saya buat tu, adakah benda tu sikit sebanyak membantu Alin sebagai seorang student? Okey. Pertama sekali untuk menjawab soalan, setakat ini 5 minggu saya berada di Tetuan Salih An-Azhar, saya belajar sangat. Pertama sekali, subjek Conveyancing and Corporate adalah subjek yang saya tak pernah ambil, dan subjek ini akan saya ambil pada tahun 4 semester 1. Jadi dengan ada pendekatan satu persatu, dia dah bagi saya new insights on apa subjek ni saya akan belajar di masa akan datang. The second one, selain daripada saya cakap saya kena go through every topic, saya juga dah pernah buat artikel di mana tajuk pertama saya adalah on property market forecast 2021, specifically on primary market. So bila saya ditugaskan untuk membuat legal article, ada banyak faktor yang kita perlu titik beratkan. Contohnya kena make sure sama ada kita ambil source tu from credible sources ataupun tak. So untuk share, waktu saya dalam buat artikel tu lah, dalam proses drafting tu, saya sebenarnya ada salah info, and Sir is the one yang baiki lah, dia cakap Alin yang ni sebenarnya salah, yang ni. So sebenarnya saya sangat bersyukur lah dapat Sir sebagai saya punya supervisor, sebab Sir jenis orangnya yang sangat tak kedekut ilmu, and dia explainkan dengan bahasa yang mudah and sangat membantu kita lah as a student. So sangat membantu, and then Sir juga bagi saya understanding the SPA, dapat bahawa conveyancing lawyer ni, dia dari segi SPA ni diorang macam copy paste. Sebenarnya saya nak tekankan kat sini, sebenarnya tak ada pun istilah copy and paste, sebab as a conveyancing lawyer dia kena pastikan klien punya hak tu adakah terjaga ataupun tak. Sebab itulah sebagai conveyancing lawyer dia akan tengok each clause tu betul ke tak semua, and pendekatan saya tu sedikit sebanyak sangat membantu saya. And kalau tengok juga page Hartanah and Anda ni sangat aktif kan, so setakat ni saya dah join 2 webinar semua. So keseluruhan saya boleh cakap lah online ni, walaupun saya kena buat online, tak ada nak yang semua kan, bagi saya it's okay sebab pendekatan lain yang saya dapat. Sebab tu ada orang yang tanya, Alin online okay ke? Tak leceh ke? Saya cakap macam tak kisahlah awak online ataupun saya offline, saya online awak offline, sama je, challenges kita mungkin berbeza, tapi kita semua dapat benda yang sama, iaitu ilmu yang baru. Macam itulah. Alhamdulillah. Saya rasa seronok bila dengar Alin dapat something lah, dapat belajar sesuatu ketika Alin sedang menjalani tempoh praktikal dekat firma guaman saya kan. Saya sebenarnya itulah, bila kita nak ambil seorang intern ni, bukannya setakat nak suruh dia buat tugasan-tugasan yang memudahkan kita punya kerja bukan itu sebenarnya tujuan kita ambil intern tu. Saya nak betulkan sikit perception majikan-majikan yang ada kat luar sana. Jangan fikir kita ambil intern, kita biar je dia buat kerja suka-suka dia je kan. Kadang-kadang kita tak monitor pun apa benda yang dia buat. Sebenarnya benda tu salah perception. Ambil intern ni nak memudahkan kerja kita, nak suruh dia photostate buku ke, nak suruh dia cari file ke. Bukan itu kerja intern. Sebenarnya tanggungjawab kita ni sebagai pengajar ni, kita kena curahkan segala ilmu yang kita ada, dan kita kena expect bila dia habis internship tu, dia dapat sesuatu, dapat belajar sesuatu daripada kita. Sebab tanggungjawab tu amat berat. Bila saya nak terima intern ni, saya fikir alamak, kalau saya ambil intern ni maknanya saya dah kena pastikan yang saya menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pengajar kan. So bukannya kita simply nak ambil intern tu sebab nak memudahkan kerja kita, nak suruh budak tu buat benda-benda yang yalah selama ni mungkin tak cukup kaki tangan dan sebagainya. Sebab kebanyakan majikan yang ambil intern, mereka berfikiran begitu. Minta maaf cakap lah Alin, dalam industri ni kebanyakan orang yang ambil internship student tu sebab dia nak
mencukupkan benda yang ni lah, macam saya beritahu tadi lah, nak memudahkan urusan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tanggungjawab sebagai seorang pengajar ketika sesi internship tu, itu yang kita perlu pikul dan kita perlu laksanakan dengan baik. Dan saya risau sebenarnya bila saya ambil seorang intern ni, saya terus tanya macam yang saya mula-mula interview Alin itu, Alin okey ke kalau kita buat secara online? Okey, pengajaran saya macam ni. Okey, so saya tak nak nanti Alin rasa macam Alin terabai. Internship student yang belajar tu terabaikan. Jadi itu yang kita tak nak lah berlaku. Dan alhamdulillah bila Alin cerita tu saya rasa lega sikit lah. Sekurang-kurangnya saya dah menjalankan tanggungjawab saya, dan Alin pun dah dapat belajar sesuatu lah ketika Alin menjalankan internship di firma guaman saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Alin atas perkongsian tadi. Okey, dan kita tengok kejap komen-komen yang masuk ni. Fadlina pun ada malam ni. Okay, tak tahulah dia ada lagi ke tidak ni. Tadi dia komen ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Coach Isaac dan Alin. Fadlina ni adalah my chambering student Alin. Chambering student saya. So dia daripada UiTM lah. Ada dua chambering student saya sekarang ni. Seorang nama dia Fadlina, yang seorang lagi tu nama dia Syakira. So dua-dua daripada UiTM. Okay, dan Haji Wahab pun ada. Waalaikumsalam Haji Wahab. Apa khabar Haji Wahab? Lama dah tak jumpa Haji Wahab. Rindu pula nak jumpa Haji Wahab. Selalu kalau time-time malam-malam macam ni, kadang-kadang kita ada buat kelas Haji Wahab. So insyaAllah lepas-lepas dah habis COVID ni, kita mulakan balik lah kita punya sesi kelas bersama dengan pejuang-pejuang hartanah di suasana ilmu tu nanti insyaAllah. Saya masih setia di sini Coach. Oh alhamdulillah masih setia lagi. Bagus. Terima kasih banyak-banyak Felina. Okey. Siapa-siapa yang mungkin ada soalan ingin diajukan kepada tetamu saya, mungkin nak tanya, ada yang anak-anak yang sedang mengikuti rancangan live ni, nak tahu tentang UIA ke, nak tahu tentang apa yang dipelajari ketika mengambil jurusan undang-undang ke, boleh tanyakan. Jangan tanya saya punya zaman tahun 90-an dulu dah berbeza dengan zaman sekarang. Apa yang saya belajar mungkin dah lari lah daripada apa yang budak-budak baru ni belajar kan. Budak-budak baru nak up ni dia lain sikit kan. Zaman-zaman saya dulu mungkin pembelajaran tu lebih orang kata formal lah. Sekarang ni lebih kepada informal sebenarnya, sebab banyak pembelajaran yang dilakukan bukan di dalam kelas dan sebagainya kan. So itulah antara perkara-perkara yang saya nampak perbezaan yang kami belajar dulu dengan sekarang kan. Dan saya percaya anak-anak tuan-tuan perempuan mungkin ada yang tengah sekolah menengah sekarang ni, mungkin tingkatan 1 ke tingkatan 2 kan, belum lagi nak ambil SPM, lambat lagi nak ambil SPM. Kalau katalah anak tuan-tuan perempuan nak ambil law dalam 5 tahun akan datang, anak tuan-tuan perempuan akan belajar sesuatu yang sangat-sangat baru, yang tak ada dalam buku teks kami. Yang buku teks saya pun tak ada, buku teks Alin pun tak ada. Bila dia belajar apa tahu? Bila dia belajar constitutional law, belajar perlembagaan persekutuan, mesti banyak cerita yang baru-baru keluar ni, yang tengah hangat dekat berita sekarang ni kan, tentang parlimen macam-macam lah, yang krisis-krisis politik yang berlaku sekarang ni. Yang itulah yang ada dalam buku teks mereka tu nanti akan datang. So mungkin inilah pembelajaran zaman saya dulu cerita lain, cerita tentang krisis perlembagaan tahun 80-an antara istana dan juga eksekutif dan sebagainya. So benda-benda macam tu kami belajar dulu. So macam zaman Alin ni mungkin krisis berkenaan dengan tahun 98 tentang one of our MP Pok Dixon sekarang ni kan. So mungkin itu yang Alin belajar sekarang ni dekat cerita tentang perlembagaan tu kan. So yang baru-baru ni pula yang tengah hangat sekarang ni cerita tentang parlimen dan juga artikel tentang kuasa agung dan sebagainya kan. So itu yang maknanya law ni sentiasa berubah-ubah bergantung pada peristiwa yang berlaku. Itu yang seronok je belajar undang-undang ni tuan-tuan puan. Macam saya ni bila tanya balik pendapat saya tentang undang-undang tentang perlembagaan dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak, saya malas nak komen sebenarnya. Saya malas nak komen sebab saya tak minat dah. Sebab saya malas nak ambil tahu. Saya hanya fokus pada kerja saya, yang hanya fokus kepada matlamat saya nak membantu 100,000 orang memiliki hartanah. Itu je lah yang saya boleh cakapkan. So kalau nak komen tentang politik, tentang apa-apa ni, saya ambil
di pendekatan apa tu, tunggu dan lihat je lah. Saya malas nak cerita tentang benda-benda semua kan. So macam Alin ni, Alin kena ambil tahu. Mana tahu kan nanti bila sampai masa Alin nak apa ni praktis nanti, benda-benda ni semua dah jadi satu perkara yang Alin akan tempuhi, akan apa tu, amalkan nanti kan. So akan ditanyakan soalan-soalan tu, jadi Alin kena bersedialah untuk mempelajari benda-benda macam tu. Konsti dah lepas kan, konsti second year kan, kalau tak silap saya. Betul, konsti second year. So third year ni dah mula belajar kriminal kan. Criminal second year juga. Oh second year, okay sorry. Final year nantilah baru start belajar CPC, Criminal Procedure Code, Civil Procedure, conveyancing, apa ni, professional practice, semua tu masa final year nantilah. So macam yang Alim beritahu tadi, insyaAllah apa yang dah dipelajari di firma Guaman Salin Isaac itu sikit sebanyak Alim boleh bawa lah untuk tahun depan untuk belajar subjek-subjek baru tu nanti insyaAllah tahun depan. Okay, alright, so itu sajalah kot perkongsian kita pada malam ni. Okay, saya nak minta Alin bagi kata-kata terakhir lah. Bukan kata-kata terakhir nak suruh Alin bye-bye ke apa tapi nak bagi kata-kata terakhir untuk bagi semangat semangat kepada anak-anak, kepada adik-adik yang sedang mengikuti siaran live kita ni. Mungkin ada di kalangan mereka yang nak ambil kursus undang-undang kan, mungkin ada di kalangan mereka yang nak menjalankan latihan apa ni, industri dalam masa terdekat ni. Jadi apa yang Alim boleh sampaikan kepada mereka? Silakan. Okay, so sebagai nakab yang perjalanan menjadi seorang law student memang challenging. It will be a harsh journey, tapi at the last dia macam bagi satu satisfaction untuk kita sendiri. And then the second one is law. Memang orang cakap law ni banyak menghafal semua, tapi saya nak cakapkan atau saya nak tegaskan, law is not all about memorizing. It's important for you to understand it. Sebab dari segi hafal tu kan, kalau kita boleh cakap, hafal tu kita hanya hafal dari segi cases and also section yang terlibat. Tapi yang at the end, awak akan berdepan dengan apply yang kita belajar selama ni, teori bagai-bagai. So saya nak tekan kat sini, the pentingnya awak faham by hati, itulah hati itu sendiri. Itulah kata-kata sedikit. Jangan stres-stres sangat. Okey, tentang mereka yang nak menjalani latihan industri tu, apa yang Alim boleh komen ataupun Alim boleh nasihatkan kepada mereka? Okey, kalau untuk next batch, walaupun contohnya awak kena go through online punya internship, jangan risau sebab korang punya masih sama dengan orang yang pergi by physical. Cuma approach saja yang berbeza. So sama-sama menguntungkan. Tak ada dari segi keburukan ke apa-apa. So jangan fikir, and the most important thing, jangan compare yourself dengan orang yang tengah buat physical. Sebab dari segi konten memang sangat berbeza, tapi tak ada apa masalah sebab korang still belajar benda yang baru. Macam tu. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak Alin atas kesudian Alin bersama-sama dengan saya pada malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan ke udara lagi secara live. Mungkin kita nak bincangkan topik-topik lain ke, mungkin kita nak cerita tentang apa yang Alin dah belajar berkaitan dengan conveyancing dan sebagainya. Itu insyaAllah lah kalau ada rezeki nanti kita akan buat lagi sesi live bersama. Okay, dan saya nak pesan sikit kepada tuan-tuan perempuan yang mungkin belum lagi mendapatkan e-book terbaru saya yang saya baru launch malam semalam. Tuan-tuan perempuan boleh dapatkan e-book tersebut melalui link Telegram yang saya paparkan di skrin sekarang ni. So boleh masuk Telegram channel Coach Isaac ni melalui link yang saya dah bagikan ni. Dan tuan-tuan perempuan akan nampak e-book saya tu saya dah letakkan, saya dah pinkan di dalam grup Telegram tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan join dulu grup Telegram Coach Isaac. Dan tuan-tuan perempuan boleh dapatkan e-book tersebut dengan download daripada link Telegram yang saya dah bagi ni. So boleh join dulu grup Telegram ni dan download e-book tersebut di dalam grup Telegram yang saya dah bagi linknya di bawah ni. Okay, right. So Alin sendiri dia pun dah join kan Telegram channel saya kan? Dah. So Alin boleh share sikit pandangan Alin berkenaan dengan Telegram channel yang saya dah buat tu? Okay, Telegram channel tu kalau tengok Sir akan things and Sir akan bagi new input lah. Kalau tengok kan topik-topik yang Sir bagi selama ni,
ala topik-topik yang baru ataupun topik-topik yang hangat. Contohnya waktu tu saya tengok ada pasal duty stem and lepas tu yang the latest one pasal apa ya? Latest one saya tak ingat lah pasal apa, tapi kebaikannya buat Telegram channel adalah kita boleh ni kan dari awal lagi, dari awal punya chat lagi. So saya rasa pendekatan by Telegram compared to WhatsApp adalah lebih better. Yes. Sebab Telegram senang, kita Sebab boleh kalau scroll WhatsApp, balik kat atas tu kan. Dia memang tak betul. hilang. Kalau Dia memang tak betul. hilang. Benda yang ada dalam tu sampai bila-bila pun selagi you all ada dalam group Telegram tu, you all boleh baca yang awal-awal. Tak sama macam WhatsApp lah. WhatsApp tu bila kita masuk dah lambat, benda yang atas-atas kita dia tak boleh nak tengok balik kan. So itu dia punya kelebihan bila join Telegram group lah. So siapa-siapa nak dapatkan e-book saya, boleh masuk Telegram channel saya ni dan boleh download e-book tersebut daripada Telegram channel tu. Okay. So insyaAllah kalau ada rezeki, tuan-tuan puan, kita akan jumpa lagi dalam siaran live saya yang akan datang. Saya tak tahu lagi bila saya akan kudara secara live. Tuan-tuan puan tengok je lah notification yang ada di page Hartanah dan Anda ni. Dan insyaAllah di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi Alin. InsyaAllah kalau apa ni ada masa, Alin kena datang sebab nak kena sign buku report tu, betul tak? Kan, kena sign buku report, saya kena bagi remark kat situ kan. So nanti insyaAllah ada rezeki nanti kita akan jumpa dalam masa-masa yang terdekat ni lah. Okay, so itu sajalah perkongsian daripada saya dan juga Alin kepada tuan-tuan puan semua pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa, ada berlaku apa-apa perkara yang tak disenangi oleh tuan-tuan puan semua. Saya minta ampun dan maaf. Dan kita sama-sama doakan agar Malaysia cepat pulih daripada pandemik COVID-19. Makin hari makin risau kita. Hari ni pun dah 20,000 lebih orang yang dijangkiti, lebih 200 orang yang meninggal dunia. Jadi kita risau kat mana pengakhiran kita sebenarnya. Kita doalah banyak-banyak supaya wabak COVID-19 ni diangkat segera, supaya kita dapat hidup dengan lebih tenang, lebih orang kata apa, terjamin, dan kita rasa lebih selesa untuk keluar mencari rezeki dan meneruskan aktiviti harian kita seperti biasa. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Alin atas kesudian Alin untuk bersama-sama dengan saya malam ni. InsyaAllah yang ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.